Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong dan menonton video saya. Teruskan like, share dan subscribe. Untuk hari ini kita akan buat pengajaran subjek sains tahun 3, subtopik kemahiran manipulatif. Apa itu kemahiran manipulatif? Jom kita tengok apa maksud dia. Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Seperti mana yang kita tahu, subjek sains ni kita banyak buat eksperimen, banyak buat kajian, ujian dan sebagainya. Jadi keadaan di dalam bengkel ataupun makmal sains atau dalam bilik sains tu memerlukan kita menggunakan macam-macam alatan, macam-macam bahan. Jadi kita kena tahu macam mana nak mengendalikan bahan dan alatan sains. Itu yang kita akan belajar dalam kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif yang pertama ialah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang mana saya cakap tadi, dalam makmal sains kita ada macam-macam bahan, macam-macam alatan. Kita contohnya akan buat ujian ataupun eksperimen asid dan alkali. Kita akan gunakan bahan seperti limau, asam jawa, kemudian kita akan gunakan bekas. Jadi kita perlu mengendalikan dan menggunakan bekas ni dengan betul. Contoh kalau kita nak isi cecair, apa bekas yang sesuai? Kita tak boleh main letak je dalam apa-apa bekas. Cecair mesti diletak di dalam bika. Itulah bekas yang sesuai. Kemahiran manipulatif yang kedua adalah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Macam mana kita nak buat dengan betul adalah berhati-hati. Contoh kita buat ujian terhadap asid dan alkali. Kita nak menggunakan cecair. Berhati-hati supaya cecair itu tak tumpah, supaya cecair itu tak bercampur dengan cecair lain. Kalau dia bercampur, nanti keputusan eksperimen kita dah tak betul. Jadi dia memerlukan kita berhati-hati dan cermat. Yang ketiga adalah melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul. Yang ini kita perlu melukis. Contohnya kita ambil gambar haiwan. Kita nak melukis anggota badan haiwan. Jadi kita ambil contoh dan kita lakar. Okey, tak semestinya haiwan. Kalau kita nak melakar bika ataupun tabung uji pun sama, kita melakar menggunakan kertas dan pensel yang sesuai dan yang betul. Kita tak boleh main lukis je, sebab dia bukanlah seperti pendidikan seni yang kita boleh melukis ikut kreativiti. Tapi sains kita perlu buat melakar dengan betul, supaya keputusan yang kita dapat tu betul dan tidak salah. Yang keempat ialah membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Selepas habis kita buat eksperimen, selepas habis buat uji kaji, yang penting adalah kita bersihkan. Kita cuci bekas tu dalam makmal kita kalau ada sinki, dan mesti menggunakan air. Dan ini penting sebab selepas kelas kita mungkin ada kelas lain yang nak guna bekas tu. Jadi kita simpan supaya kelas lain dapat guna. Kita bersihkan supaya kelas lain boleh terus guna. Tak bolehlah kalau kita dah guna, kita tinggalkan. Nanti kelas lain nak pakai, tak boleh. Mereka pula kena buang masa dulu cuci. Jadi kita perlu bersihkan. Contohnya kalau kita dah buat ujian kaji, asid dan alkali tadi dah masuk macam-macam cecair. Ada limau, ada asam jawa, ada minyak dan sebagainya. Kita keluarkan, buang, cuci bersih-bersih. Kemudian kita akan buat yang kelima, iaitu menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Selepas kita cuci, kita keringkan, kemudian kita simpan ke dalam tempat yang betul. Kalau dalam almari, almarilah. Kalau dalam susun dekat rak lah. Bergantung kepada makmal sains sekolah anda. Jadi supaya dia tidak hilang, tidak rosak, tidak pecah dan boleh digunakan banyak kali. Sebab mungkin depan ni kita ada nak buat eksperimen lain lagi, nak guna bika yang sama, bekas yang sama. Jadi kalau kita dah bersih, dah simpan, barulah kita boleh gunakan lagi untuk next class. Kesimpulannya untuk tajuk topik ini adalah yang penting kita kena tahu peraturan dan macam mana tindakan kita sebelum, semasa dan selepas membuat eksperimen. Yang mana sebelum kita mesti tahu mengguna dan mengendalikan bahan dan alatan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Kita buat betul-betul supaya keputusan yang kita dapat tu betul. Tidak salah eksperimen kita tu. Yang ketiga, melakar. Melakar ni pun kita kena buat betul-betul. Kita kena label. Contoh kita nak melakar haiwan. Labelkan mana kaki, mana sayap. Yang keempat, dah habis eksperimen semua. Kita kena bersihkan dan keringkan. Dan yang kelima, perlu simpan semula. Itulah kemahiran manipulatif
yang kita belajar pada video kali ini. Jadi itu saja untuk video pada kali ini. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Teruskan like, share dan subscribe. Sekiranya video ini menarik, kongsikan kepada orang lain untuk sama-sama mendapat ilmu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.